Okey, baik, itu dia sikit sebanyak penerangan berkenaan dengan program imunisasi kita. Pastinya apa jua vaksin yang anda ambil, tidak kira siapa pun anda, pasti akan ada kesan samping. Kalau tak ada tu mungkin antara yang bertuah lah. Alhamdulillah. Itulah antara penegasan kita untuk kita menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Bagi yang belum mendaftar, terus sahaja mendaftar. Dan apa yang ingin kita seringkali war-warkan kepada anda, jangan percaya berita-berita palsu berkenaan anti vaksin ini. Jadi berkesinambungan daripada apa yang telah Syuhaidah nyatakan tadi, hari ini untuk segmen seterusnya kita akan bercakap berkenaan penipuan dalam talian, implikasinya kepada pengguna internet. Jadi bersama kita secara Skype hari ini iaitu teknologis Dr. Asmawi Fadilah Muhammad Arifin, Naib Presiden Kanan Bahagian Perkhidmatan Responsif Keselamatan Cyber Security Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan terima kasih kerana menjemput Cyber Security Malaysia pada pagi ini. Sama-sama. Okey, mungkin doktor boleh terlebih dahulu kongsikan bagaimana setakat ini data dan juga statistik bagi kes fraud, penipuan dalam talian. Melalui perkhidmatan Cyber 999 yang diberikan oleh pihak Cyber Security Malaysia, kita menerima insiden tentang fraud ni, penipuan ni yang paling tinggi. So kalau dalam semua insiden yang kita terima, fraud atau penipuan ni puratanya, secara puratanya dalam 75%. So kita tengok dari segi statistik ni makin lama makin banyak nak bila kita dalam dunia digital dan sebagainya, nak dalam COVID-19 kan, semua orang dekat rumah. So penjenayah cyber ni mengambil kesempatan untuk mengendalikan aktiviti penipuan ni secara lebih agresif lagi. Sebab tu kita penting sebagai pengguna digital ni kita kena ambil tahu bahawa adanya insiden-insiden sebegini supaya kita dapat elakkan pada masa hadapan. Baik Doktor, Malaysia merupakan negara yang mempunyai pengguna media sosial yang tertinggi di Asia Tenggara. Jadi situasi ini sangat perlu kita berikan perhatian dalam kita memberi pemahaman dan juga pencerahan kepada masyarakat berkenaan apakah yang dimaksudkan, apakah yang boleh kita fahami dengan penipuan dalam talian ataupun fraud ini, Doktor. So bila pengguna ni dia banyak kan menggunakan media sosial dan sebagainya, so selalunya dia akan berkongsi aktiviti seharian dan kadang-kadang ada kita boleh tengok dalam kita punya pemerhatian ada yang tercuai dia berkongsi tentang maklumat peribadi, aktiviti dia keluar rumah dan sebagainya. Sebab penjenayah cyber ni dia semakin cerdik, daripada satu masa ke satu masa kita tengok dia menggunakan teknologi juga. So dengan teknologi tu dia akan tengok sasaran dia. Contohnya mungkin dia akan berkongsi tentang pekerjaan dia dan sebagainya. So daripada situ dia akan orang kata mengecilkan sasaran dia. Contohnya kalau kita tengok penipuan cinta, scam dan sebagainya ataupun scam pasal kan. So kalau dia tengok dari segi psikologi, kita bercakap pasal psikologi tadi kan, pasal mental dan sebagainya. So kalau dia tengok sasaran ni mudah dia untuk menipu, so dia akan cuba berhubung melalui social media. So daripada social media ni kalau diberi respon oleh pengguna social media ni, dia tengok pada psikologi kan. Kalau dia boleh menjadi sasaran, akan terjerumus menjadi love scam ataupun scam cinta, dia akan menggunakan perkataan tertentu dan sebagainya, dan sasaran ni mudah menjadi mangsa. Dan kita tengok memang banyaklah love scam, false scam dan scam-scam yang lain. Dia tengok sasaran dia. Kalau sasaran ni, kalau psikologinya keseorangan, dia akan pergi kepada scam cinta. Kalau macam dia profesional sikit, dia akan cakap okey, anda akan terpaksa bayar parcel yang anda order. Pengguna tu tak order pun parcel tu. Lepas tu dia cakap tersekat dekat pusat custom, kalau tak bayar nanti bank akan blacklist. So dia tengok keadaan, perspektif, dan dia tengok juga not only dalam bentuk teknologi tapi dari segi psikologi. Saya nak cuba tekankan psikologi dan juga teknikal lah, supaya masyarakat tahu tentang kepentingan itu, dan daripada situ kita mesti sentiasa ada kesedaran. So kalau kita pergi tengok pautan kat Cyber Security Malaysia, kita ada buat website Cyber Security Cyber Safe
safety awareness for everyone. Kat situ kita dah bercerita tentang modus operandi dan sebagainya. Malah kita menerbitkan buku yang kita panggil Kisah Benar Cyber dan lain-lain. Dan insya-Allah melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan juga pihak Finas ada perancangan yang kita nak bawa ke drama pula. So bila kat drama ni nanti masyarakat kan mungkin dia tak suka membaca, tapi bila dia tengok drama, oh macam ni caranya modus operandi penipuan ni dan sebagainya, daripada masyarakat sehingga ke tahap syarikat. Banyak penipuan yang berlaku pada hari ini. Bagaimana untuk seseorang individu itu mengenal pasti bahawa dia mempunyai potensi untuk terkena fraud dan sebagainya? Sebab kita tahu mangsa ini dia daripada pelbagai lapisan masyarakat, tapi bagaimana untuk kita mengakses diri kita sendiri? Adakah kita mempunyai potensi menjadi mangsa sebagai mereka yang menggunakan taktik fraud ini? Itu soalan yang subjektif. So yang pertamanya kita kena contohnya muhasabah diri, kita tengok apa kelemahan kita lah. So dalam kita panggil guideline yang diberikan oleh Cyber Security Malaysia supaya kita jangan share terlalu banyak tentang maklumat peribadi dekat situ. Selalunya dia berkaitan dengan individu tersebut. Individu tersebut tu yang English cakap human is the weakest link. So diri dia kena ada kawalan kendiri, dia kena ada macam COVID-19 kan, kita kena ada social distance juga dengan orang-orang yang di sebalik social media. Sebab kita tak tahu di sebalik social media ni dia boleh tulis macam-macam nama, kita tak tahu identiti sebenar dekat sebalik social media. Kalau kawan kita, saudara mara, kita boleh identify dengan dia punya kata nama, ID dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada juga yang terkena kita tak tahu, kita tengok daripada gambar banyak friends contohnya kan. So gambar dia mungkin handsome dan sebagainya. Okey, ni mungkin kita boleh berkawan dengan lebih rapat. So dia bermain dalam bentuk psikologi. Yang pertamanya psikologi tentang jenayah cyber lah. So pada pengamatan saya melihat dari situ penjenayah cyber pun dia bermain dari segi mental ataupun psikologi, dan dia pergi kepada dunia teknologi dan dia membuat pendekatan ataupun dia cuba menghampiri sasaran, dan daripada situ berkemungkinan dia akan menjadi mangsa. So kesedaran diri itu apa yang saya cakap paling penting. So kita kena sentiasa membaca, kita kena ambil tahu macam kita bawa kereta kan, kita kena tahu undang-undang jalan raya. So dalam hal ni kita kena tahu undang-undang internet, digital dan sebagainya. Kerana pihak kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun dah bagi banyak blueprint ataupun guideline. Contohnya kita nak buat dunia semakin efisien tentang ekonomi. So dekat situ memang pihak kerajaan dan agensi ada untuk cuba menyelesaikan masalah mangsa, tapi mangsa sendiri as the first person yang didekati oleh penjenayah cyber ni, dia kena membuat kawalan kendiri, jaga diri dia supaya dia tidak terjerumus menjadi mangsa penipuan cyber ni. Baik Doktor, isu penipuan dalam talian ini bukanlah satu isu yang baru. Ianya sering kali berlaku sejak dari dahulu lagi dan masih lagi berlaku dan berlaku lagi. Jadi apa yang boleh kita memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar sana berkenaan bahayanya penipuan dalam talian ini? Apa antara perkara-perkara yang tak perlu mereka muat naik di media sosial untuk mengelakkan mereka terperangkap dalam penipuan dalam talian ini, Doktor? Betul. Seperti yang saya katakan tadi, terlalu banyak sharing. So dia punya idiom ataupun perkataan dia too much of sharing tu menjadi problem kepada diri kita. Memang kadang-kadang kita tengok pada pengamatan cyber security, kita tengok dah menjadi terlalu obses dengan social media. Social media sebenarnya baik kalau kita nak beritahu tentang sesuatu perkara dan sebagainya. So bila kita oversharing tentang maklumat peribadi ni, sebab penjenayah cyber ni dia akan cuba kumpulkan sebanyak mana maklumat tentang individu. So selalunya macam scam ni
Dia punya sasaran adalah individu dan juga ada juga sasaran kepada syarikat. Ada juga dia cuba menipu syarikat. Contohnya bila dia kumpulkan maklumat tentang syarikat tersebut, dia akan cuba emailkan yang kita panggil spear phishing ataupun phishing ataupun email yang menipu ni, penipuan, dan dia cuba memberitahu kandungan dia memang kita tengok macam sahih lah, macam asli. Tapi bila CEO tu baca, oh ini saya kena memberi arahan kepada ketua pegawai kewangan saya membuat pembayaran. Tapi dekat situ akaun tu telah ditukar kepada akaun keldai, akaun Mune. So bila transaksi telah dibuat dan pihak penjenayah cyber dia pun ada sindiket, dia mengeluarkan wang tersebut, dan bila pihak polis nak buat siasatan mungkin mengambil masa. Sebab tu diri kita sendiri adalah the first defense untuk mengekang tentang penipuan dan juga penjenayah cyber tersebut. Itu antara modus operandi dikongsikan oleh doktor untuk mereka menggunakan masyarakat kata vulnerability, kesusahan, kepayahan, masalah yang dihadapi. Betul. Dan mereka bertukar ambil kesempatan untuk melakukan jenayah seperti ini. Terima kasih kepada teknologis Dr. Aswami Fadilah Muhammad Arifin bersama kami hari ini untuk berkongsi berkenaan penipuan dalam talian iaitu fraud. Itu merupakan satu lagi isu yang sangat baik untuk kita kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Jadi kita semua harus berhati-hati untuk mengelakkan diri kita menjadi ataupun terperangkap dalam penipuan dalam talian ini. Pastikan anda memberi maklumat yang lebih lanjut kepada terutamanya ibu bapa anda mungkin berada di kampung, tidak beberapa mengenali situasi penipuan dalam talian dan sebagainya, kerana mereka juga mempunyai media sosial masing-masing. Jadi peranan kita sebagai masyarakat untuk memastikan agar mereka lebih cakna tentang situasi penipuan dalam talian ini. Betul. Apa yang paling penting ialah elakkan perkongsian butiran peribadi anda khususnya di media sosial, kerana ianya mampu mendatangkan bahana kepada skamer nanti. Jadi itu antara perkongsian kita. Sekarang ini kita akan terus saja ke konti radio bervisual. Sekian.